والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وإلهنا أنت معصودنا ورضاك مطلوبنا آمين آمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. آمين يا رب العالمين. Pertama sekali yang saya hormati lagi saya kasihi pengurusi Masjid As-Siddiq Iskandar Perdana. Tak dilupakan juga bagi para barisan kekanda-kekanda imam, Bilal dan juga siap masjid. Seterusnya juga yang saya hormati lagi saya kasihi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid As-Siddiq Iskandar Perdana. Dan yang saya tidak lupakan, yang saya ingati, lagi saya rindui, lagi saya kasihi, lagi saya sayangi, lagi saya cintai, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, seluruh ahli jemaah Masjid As-Siddiq Iskandar Perdana yang hadir pada malam ini, dan juga yang mungkin mendengar daripada corong-corong speaker masjid yang berada di rumah ataupun berada di luar sana, serta yang mengikuti siaran langsung Facebook Masjid As-Siddiq Iskandar Perdana yang berada di rumah ataupun berada di mana-mana tempat, apa khabar semua pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa mengikut peraturan dan juga SOP ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa kepada kita, yang mana secara tidak langsung kita masih lagi berada di dalam plan pemulihan negara fasa 2 bagi negeri Perak, dan juga secara tidak langsung mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perak Darul Ridwan. Apabila masuknya waktu Isya, segala jenis bentuk tazkirah mahupun kuliah maghrib hendaklah diberhentikan serta-merta, yang mana kita masih lagi juga berada di dalam pandemik COVID-19. Dan juga alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, sama-sama kita menadah tangan bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada masa sekarang ini menunjukkan trend penurunan kes di negara kita. Mudah-mudahan insya-Allah wabak ini diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat sama-sama kita menjalani kehidupan kita seperti mana sebelum-sebelum ini, dan juga khususnya agar sama-sama kita dapat memenuhi ruang-ruang solat, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tak kiralah masjid mahupun surau. Mudah-mudahan insya-Allah tanpa takut, tanpa risau dan juga tanpa ada susah hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali satu perkongsian ilmu yang telah dilupakan oleh masyarakat kita, yang mana ilmu yang berkaitan tentang pengurusan harta pusaka. Tapi sebelum pada itu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, yang mana masa kepada kita ini adalah masa yang sangat emas, seperti mana yang dibawa surah oleh Tuan Imam kita pada rakaat yang kedua sebentar tadi. Secara tidak langsung Allah bersumpah demi masa, yang mana secara tidak langsung kita masih lagi berbaki lebih kurang 33 minit sahaja lagi untuk kita berhenti. InsyaAllah saya akan cuba meringkaskan seringkas yang mungkin, sehinggalah tuan-tuan
dan puan-puan muslimin-muslimat rahmati oleh Allah sekalian faham. Jadi sebelum pada itu tuan-tuan, yang pertama sekali marilah sama-sama kita mempertingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebenar-benarnya. Seperti mana kita sedia maklum, setiap benda yang bernyawa, setiap benda yang bernafas pasti akan menemui mati. Tidak kiralah tua mahupun muda, kaya mahupun miskin, sihat mahupun sakit, hatta diri saya sendiri sekalipun pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan insya-Allah dalam pengakhiran kehidupan kita kelak nanti Allah menjemput kita dalam keadaan kita beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menutupi segala aib-aib yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Yang keduanya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, marilah juga sama-sama kita memanjatkan kesyukuran dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala-gala kurniaan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contohnya nikmat Islam, nikmat roh, nikmat iman, nikmat kehidupan, nikmat pandangan, nikmat pendengaran, dan juga segala-gala nikmat yang lain, yang mana nikmat-nikmat tersebut hanyalah pinjaman semata-mata. Sampai satu saat, sampai satu detik, sampai satu ketika pasti Allah akan mengambil kembali segala nikmat-nikmat tersebut. Dan juga mudah-mudahan insya-Allah dengan nikmat-nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala ini dapat membuatkan kita menjadi seorang hamba yang kenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi, pentadbir sekalian alam. Bukan hanya semata-mata kita kenal, iaitu siapakah pencipta? Allah. Kita hanya kenal begitu. Tetapi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, kita tidak mengisi jiwa kita. Kita tidak mengisi akan keilmuan bagi diri kita. Bukan suruh jadi ustaz, bukan suruh jadi tok guru, bukan suruh jadi tok syekh, tidak. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, biarlah di dalam jiwa ataupun diri kita ini Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini bukan keadaan kita yang berada dalam kerugian. Seperti mana petikan daripada surah yang dibaca oleh tuan imam kita pada rakaat yang kedua sebentar tadi. Tetapi kita ini tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, biarlah menjadi seorang hamba yang mempunyai ilmu fardu ain itu yang mencukupi akan kewajipan di atas diri kita itu sendiri, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, tanpa berceloteh panjang, InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali satu perkongsian ilmu, yang mana ilmu yang telah dilupakan oleh masyarakat kita. Ilmu yang berkaitan bagaimanakah kaedah bagi orang yang hidup di atas muka bumi ini, ingin menerima mahupun menguruskan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah pergi lebih awal daripada kita, yang mana secara tidak langsung orang yang tersebut contohnya seperti pasangan hidup kita, suami mahupun isteri, mahupun ibu ataupun ayah kita, mahupun anak-anak cucu kita, yang mana kita kenali sebagai ilmu faraid, ilmu yang berkaitan tentang pengurusan harta pusaka. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, dalam minggu sudah tuan-tuan, saya rasa terkejut dengan jemaah yang di dalam qaryah Masjid As-Siddiq Iskandar Perdana ini, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian. Saya menerima satu panggilan daripada kaum muslimat tuan-tuan, daripada qaryah tuan-tuan, yang mana dia dengar kuliah ni daripada hujung dapur di rumah aja. Dia dengar daripada hujung dapur di rumah. Jadi kebetulan pada waktu tu tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, si penanya menyebut yang sebenarnya saya dengar kuliah ustaz, tapi secara tidak langsung ada perkara yang saya perlu tanya. Sebagai satu perancangan saya, adakah apabila saya mati nanti, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, persoalannya adakah kalau saya mati nanti, harta saya ini boleh tak kalau kata dalam keadaan untuk diberikan ke jalan Allah, untuk diinfakkan ke jalan Allah? Si penanya ni tuan-tuan, saya rasa mungkin dia mendengar dari rumah. Si penanya ni tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, tidak mempunyai anak, mempunyai seorang suami, dan juga secara tidak langsung tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, mempunyai beberapa orang adik-beradik. Cuma yang lucunya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dia tanya, kalau saya mati, suami saya dapat berapa banyak? Yang tu pertama dia tanya. Saya pun habaq lah, kalau suami puan mati dapat 1/2, kerana puan tidak mempunyai anak, tak kira lah anak bersama dia ataupun anak bersama dengan suami yang lain, perkahwinan yang sebelum bersama-sama dengan dia. Selepas pada tu baki lagi setengah akan pergi kepada adik-beradik puan. Adik-beradik puan, tak kira lah lelaki ataupun perempuan, akan berkongsi dalam keadaan yang tertentu mengikut
bahagian masing-masing dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat ke-176, iaitu pada malam ini yang kita akan pergi kepada tajuk tersebut. Jadi secara langsung tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, pertanyaannya adalah apa? Baik Ustaz, kalau saya mati, suami saya menerima setengah, adik-beradik saya menghabiskan lagi setengah. Jadi secara tidak langsung tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, pertanyaannya dia kata, dalam keadaan begitu harta saya ni akan pergi terus kepada waris-waris lah, tidak akan pergi kepada jalan Allah. Saya kata tidak juga puan. Sekiranya puan ada perancangan, ada cadangan, ada perkara yang ingin dibuat dalam keadaan kita hidup, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kita mungkin dalam keadaan memerlukan rezeki dan juga harta yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kalau tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, saya lah mudahnya pergi masjid, pergi ke mana-mana tempat surau ataupun apa, nak bubuh RM50 tu payah tuan-tuan. RM1 tu pun kadang-kadang saya kedekut. Saya lah yang kedekut, tuan-tuan pemurah semuanya. Kadang-kadang kita nak bubuh pun payah. Tapi dalam keadaan kita mati, apa yang kita perlukan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, berdasarkan daripada mafhum hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyinya mafhum ini, tidak terangkat kalam kebaikan seseorang itu melalui kecuali 3 perkara setelah kematiannya, iaitu yang pertama, ilmu yang bermanfaat yang dia sebarkan, yang diberikan secara tidak langsung. Yang keduanya, sedekah jariah yang diberikan pada jalan Allah. Dan juga yang ketiga yang disebut sebagai doa anak yang soleh dan juga solehah, pasti akan sampai pada orang mati tersebut. Jadi dalam hal ni tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, bagaimanakah Allah memberikan satu perkara, satu bonus, satu mega sale kepada kita, yang mana secara tidak langsung tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, apabila kita nak mati, apa benda yang kita boleh buat, apa benda yang kita boleh rancang dalam keadaan sebelum kematian kita tu, apa perkara yang kita kena buat. Tak kira lah tuan-tuan kita nak hibahkan siap-siap sebelum kematian kita, ataupun maksudnya hibah ni kita nak memindah milik ataupun memberikan kepada sesiapa sahaja yang kita ingin berikan akan harta kita ni kepada jalan Allah. Tak kira lah bagi pada Masjid As-Siddiq ke, nak berikan kepada Mahat Tafiz ke, nak berikan kepada rumah anak yatim ke, ataupun yang seumpama dengannya. Dalam keadaan yang kedua tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, apa yang boleh dilakukan adalah apa? Melalui penulisan wasiat. Bukan wasiat kepada waris yang sebelum-sebelum ni, buku-buku lama, cerita-cerita lama, kita cerita lama, dereka lama, derita lama, bukan. Tapi yang sebenarnya adalah apa? Menulis wasiat yang secara tidak langsung, apabila selepas kematian kita ini 1/3 daripada harta kita ini ingin diserahkan kepada masjid, maka secara tidak langsung waris wajib untuk menunaikan wasiat tersebut. Kerana apa? Wasiat tersebut adalah wasiat yang sah dari segi sudut syarak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, bulan yang sudah kita berkongsi berkenaan apakah yang dimaksudkan dengan al-kalalah pada persoalan yang ke-62 muka surat 73. Bagi sesiapa yang mempunyai buku ataupun kitab karangan sahabat saya, Syed Muhammad Bakri bin Syed Ishaq Al-Yahya Al-Baloki, ataupun lebih dikenali sebagai Piyu Said. Jadi secara tidak langsung tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan pergi pada persoalan yang ke-63 pada muka surat yang ke-74. Bulan sudah kita membincangkan bagi seseorang yang meninggal, telah berkahwin, tidak mempunyai anak, mempunyai adik-beradik sahaja, ataupun seseorang itu belum berkahwin, ayah dan mak dia dah mati dulu, dan juga mempunyai adik-beradik saja, kandung, seibu sebapa ataupun sebapa, ataupun yang disebut sebagai seibu, akan tetapi berkenaan tentang kalalah ini yang kita kongsi pada bulan sudah, pada ayat ke-176 dalam surah An-Nisa, yang mengisahkan apabila seseorang itu meninggal dunia, dia hanya memiliki adik-beradik kandung, seibu sebapa ataupun sebapa. Ini yang dimaksudkan berkenaan tentang masalah al-kalalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, turunnya ayat ini yang mana pada persoalan yang ke-63 yang berbunyi apakah sebab, macam manakah sebab turunnya ayat 176 ini daripada surah An-Nisa yang membicarakan tentang ataupun mengenai masalah ataupun kes al-kalalah ini. Kita nampak tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dalam keadaan logik akal kita,
dalam keadaan logik akal kita. Ini logik akal, tuan. Logik akal tidak berpandukan kepada syarak ataupun syariat. Kalaulah contoh, saya mempunyai anak perempuan yang tunggal, yang ni yang sering kali dimainkan oleh orang yang berfikiran liberal dan juga secara tidak langsung yang berfikiran pluralisme, yang ingin menyamaratakan agama itu sama macam agama-agama yang lain. Kalau kita fikir secara logik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, saya ada anak perempuan tunggal. Mak dengan ayah saya dah tak ada, yang sebelum ni kita kongsi kuliah sebelum ni, iaitu 5 orang waris yang tak akan terhalang oleh sesiapa sekalipun, dan juga ia tetap menerima pusaka, iaitu waris-waris yang utama ini siapakah mereka? Yang pertamanya adalah ibu kepada si mati, yang keduanya adalah ayah kepada si mati, yang ketiganya adalah anak lelaki kepada si mati, yang keempatnya adalah anak perempuan kepada si mati, dan juga yang terakhir pasangan hidup kepada si mati, suami ataupun isteri. Kita kongsi sebelum ni. Contoh, saya meninggal, ada perempuan seorang saja. Dari segi logik akal, tuan-tuan, ada tak waris? Saya ada keturunan tak? Ada keturunan. Itu logik akal kita. Logik akal kita. Boleh ya anak perempuan nak berhabis semua, tak salah pun. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, ada sebabnya turun ayat ke-176 ini, yang mana perkara ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang mana ia berkata, hadis ini yang mana secara tidak langsung yang diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmizi, yang mana rakam hadis ataupun bilangan hadisnya itu adalah pada 2000 hadis yang ke 2098 yang mana secara tidak langsung mafhum daripada hadis ini, yang mana Sayyidina Jabir bin Abdullah berkata, aku ditimpa sakit. Sayyidina Jabir ini ditimpa dengan sakit, lalu Nabi SAW datang menziarahi beliau. Baginda mendapati aku sedang pingsan. Pada waktu ketika Rasulullah sampai untuk menziarahi Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini, beliau ini tengah pingsan pada waktu itu. Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar pun datang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka berdua ini berjalan kaki dalam keadaan datang yang lebih lewat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW berwuduk pada waktu ketika itu dan menjiruskan dengan air wuduknya itu ke atasku. Cuba untuk menenangkan ataupun cuba untuk menyedarkan Sayyidina Jabir bin Abdullah pada waktu ketika tersebut. Jadi secara tidak langsung, lantas pada waktu itu aku tersedar, kata Sayyidina Jabir. Aku tersedar daripada pingsan dan bertanya, wahai Rasulullah. Dia tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara yang sepatutnya aku membelanjakan, yakni untuk merancang hartaku, atau apakah yang patut aku lakukan pada hartaku? Pada waktu tersebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak menjawab. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf tuan, tidak menjawab apa-apa pun pertanyaan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pada waktu ketika tersebut. Jadi secara tidak langsung pada waktu itu, apa yang diterangkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaannya itu, yang mana Jabir mempunyai 9 orang saudara perempuan sahaja. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada anak lelaki mahupun perempuan, dan juga pasangan, yang mana secara tidak langsung sebelum ini kita kongsi ayat yang mengisahkan tentang pembahagian bagi anak lelaki, anak perempuan tunggal, anak perempuan lebih daripada seorang, ibu dapat berapa, ayah dapat berapa. 5 orang ni, 5 jenis, 5 keadaan ini pada ayat yang ke-11 daripada surah An-Nisa. Manakala bagi ayat yang ke-12, ayat yang seterusnya mengisahkan berapa banyak yang diterima oleh suami, berapa banyak diterima oleh suami dalam 2 keadaan, sekiranya isteri itu mempunyai anak dan juga sekiranya isteri itu tidak mempunyai anak, dan juga sebaliknya berapa banyak diterima oleh isteri sekiranya suami mempunyai anak, berapa banyak yang diterima oleh isteri sekiranya suami itu tidak mempunyai anak, dan berapa banyakkah yang diterima oleh isteri sekiranya beliau itu dimadukan ataupun dipoligamikan oleh suaminya.
Dan juga secara tidak langsung berapa banyakkah diterima oleh saudara seibu, mak sama, ayah lain dalam keadaan seorang diri ataupun banyak. Ini pada ayat ke-100, ayat yang ke-12 dalam surah An-Nisa. Tetapi yang membincangkan berkenaan tentang kalalah ini secara tidak langsung, ayat pada yang terakhir dalam surah An-Nisa, iaitu ayat ke-176, yang mana selepas daripada peristiwa ini maka turunlah ayat ke-176 daripada surah An-Nisa bagi menerangkan isu di mana seorang yang meninggal dunia, yang mana dia tidak mempunyai anak ataupun bapa, yang hanya ada saudara perempuan sahaja, yang mana juga mengisahkan tentang adanya lelaki berapa banyak, adanya perempuan seorang sahaja berapa banyak, perempuan lebih daripada seorang sahaja berapa banyak, telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan daripada pertanyaan Jabir, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Rasulullah pada waktu ketika ditanya tentang berkenaan tentang persoalan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini, baginda tidak menjawab, hanya mendiamkan diri. Kerana tidak ada lagi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala apabila matinya begini, tak ada anak, tak ada ayah, secara tidak langsung ibu tak ada, pasangan tak ada, nak pergi ke siapa harta itu. Maka secara tidak langsung perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, telah menyempurnakan bahagian yang mana secara tidak langsung apabila terjadinya kematian, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, bagi ayat yang ke-176 kita kongsi sebelum ini, iaitu secara tidak contoh kita namakan sebagai si mati. Apabila si mati meninggal dunia, tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai pasangan, tidak mempunyai anak, dia hanya memiliki saudara seibu sebapa, ataupun dalam kita fahamnya iaitu saudara kandung. Contohnya, katakanlah dua lelaki, dua perempuan. Ini yang disebut sebagai masalah kalalah, iaitu bagi dalam keadaan si mati yang meninggal dunia hanya mempunyai saudara kandung seibu sebapa sahaja. Saudara kandung seibu sebapa. Saudara kandung seibu sebapa. Baik. Dalam hal ni tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, sebelum ni kita kongsi tuan-tuan berkenaan tentang apabila seseorang ni meninggal dunia, secara tidak langsung dalam 5 orang waris ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, yang kita kongsi sebagai waris yang paling utama dalam 5 orang ni, 2 yang paling kuat, iaitu yang disebut sebagai ayah. Saya warna kamera lah, anggap mudah untuk tuan-tuan ingat. Dan juga secara tidak langsung iaitu yang disebut sebagai anak lelaki hingga ke bawah. Hingga ke bawah ni macam mana? Cucu lelaki daripada anak lelaki si mati, ataupun cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki si mati. Macam tu. Maksud dia ke bawah melalui nasab ataupun keturunan anak lelaki kepada si mati. Yang ni kita jelas tuan-tuan. Kalau dalam keadaan ini, contohnya dalam keadaan si mati ini meninggal dunia, dia ada adik-beradik, tapi si mati ni, kata kalau contohnya si mati ni mati pada umur dia 100 tahun, ada tak dalam keadaan ini? Ada tuan-tuan. Ayah dia mati dulu, ibu dia mati dulu, pasangan dia mati dulu, anak dia pun semua dah mati dulu, dia tak ada anak. Jangan kita terus kata dia tak ada anak ni, oh dia tak ada anak. Apabila ada orang tanya pada tuan-tuan, ada anak tak? Dia tak ada anak. Tuan-tuan tanya pada orang yang bertanya pada tuan-tuan lah, si mati ada anak? Si mati tak ada anak. Memang tak ada anak ke, ataupun ada anak mati dulu? Yang tu kita kena tanya. Kita jangan terus kata, oh tak ada anak, kita terus senyap. Jangan tuan-tuan. Kadang-kadang kala dia anggap cucu ni tak terima dah, fahaman masyarakat kita, cicit ni tak terima dah kalau kata dia mati pada umur dia 100 tahun. Katakanlah dia ada anak lelaki, dia ada anak perempuan. Kalau orang sebut itu dia ada anak lelaki ustaz, dia ada anak lelaki haji, dia ada anak lelaki cik, tapi anak dia mati dulu.
baru kita ada ruang untuk bertanya, dia ada cucu lelaki tak daripada anak lelaki tu? Dia ada cicit lelaki tak daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki si mati? Jadi kita nak bertanya berkenaan di situ. Kenapa? Sebab kita nak habiskan siasatan bagi golongan yang disebut sebelum ni, saya kongsi ke bawah ni, disebut golongan bunuh, ataupun dari segi golongan ahlul waris furu', cabang ke bawah, dan juga secara tidak langsung kalau di atas kita nak menyiasat, iaitu disebut sebagai golongan ubuwah ataupun golongan usul, waris usul bagi si mati. Kalau dah tak ada, baru dia pergi ke masalah kalalah. Dia pergi ke masalah kalalah. Kalalah ni apa? Iaitu yang melibatkan hubungan persaudaraan di antara si mati, hubungan persaudaraan di antara si mati dan juga orang hidup. Si mati dengan orang hidup, hubungan yang sebegini, iaitu yang disebut sebagai waris al-hawashi, waris sisi bagi si mati, waris sisi bagi si mati. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, dalam minggu sudah juga ada satu persoalan yang hadir daripada Bandar Universiti, Bandar Universiti, yang melibatkan juga berkenaan dengan kalalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, dalam hal yang melibatkan kalalah ni, secara tidak langsung bukan melalui anak saudara, bukan melalui adik-beradik si mati. Yang ni daripada Bandar Universiti, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, daripada seorang muslimat ni kok. Cerita dia begini tuan, kes dia begini. Ayah dia tak mati lagi. Ayah dia tak mati lagi. Pemilik harta belum meninggal dunia, tetapi pemilik harta berhajat untuk tidak memberikan hartanya itu kepada anak saudara lelaki daripada adik-beradik dia yang dah mati dulu pada dia. Contoh saya sebut di sini, BJ, bakal jenazah. Dia tak mati lagi, bakal jenazah. Ayah dia dah tak ada, ibu dia dah tak ada, dia masih lagi mempunyai isteri, dan dia mempunyai 3 orang anak perempuan sahaja. Tidak pernah mempunyai anak lelaki. Baik, si bakal jenazah ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, mempunyai saudara seibu sebapa, lelaki seorang, 2 beradik, 2 orang lelaki. Akan tetapi yang ni dah mati dulu daripada bakal jenazah ni. Jadi dalam hal ni saudara seibu sebapa kepada bakal jenazah ini mempunyai anak saudara lelaki, iaitu anak lelaki 2 orang, anak saudara lelaki kepada bakal jenazah ini. Dia tak melibatkan kalalah. Sebab apa kalalah yang disebut sebagai kalalah? Kalau kalalah secara tidak langsung, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, yang melibatkan sama taraf di antara orang mati dan juga waris sisi dia. Sama taraf di antara orang mati dan juga waris sisi dia, adik-beradik dia, setaraf. Tapi dalam hal ni, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, yang ni tak disebut dalam keadaan kalalah. Seperti mana yang awal-awal kita sebut sebentar tadi, yang ni tak disebut sebagai kalalah. Kerana apa? Kalalah hanyalah melibatkan orang mati dengan waris sisi dia, satu taraf. Tapi yang mana secara tidak langsung bagi kalalah ni juga orang mati yang tidak mempunyai anak dan juga secara tidak langsung tidak mempunyai ayah, hanya memiliki adik-beradik saja. Tapi dalam hal ni yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan, sekiranya adik-beradik ni masih lagi wujud, masih lagi hidup, anak saudara akan terhalang. Yang ni saya ringkaskan tuan-tuan soalan dia
penceritaan dia tu, perkongsian dia tu. Tapi dia dah mati dulu, ada anak saudara lelaki 2 orang, iaitu secara tidak langsung anak saudara kepada bakal jenazah ni. Kalau hubungan mereka ni macam mana? Laki ni, anak saudara lelaki dengan anak perempuan ni, kita panggil sepupu. Baik, dalam hal ni tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, bakal jenazah yang belum meninggal dunia ni, iaitu ayah kepada si penanya ni, secara tidak langsung dia menyebut, Ustaz, ayah saya tak, minta maaf lah Ustaz, saya terpaksa sebut, ayah tak mau bagi pada anak saudara lelaki ni. Saya tanyalah, kenapa tak mau bagi? Atas alasan apa? Dia kata anak saudara dia ni dalam keadaan yang kita kata dia tak bersetujulah dengan beberapa keadaan dan juga beberapa perkara yang dilakukan oleh anak saudara tu, mungkinlah dari segi nakai sikit ke ataupun macam mana. Begitu saja yang disampaikan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, asasnya umumnya adalah apa? Apabila dia mati, dia tetap akan terima. Itu adalah hakikat dia, asas dia begitu. Cuma apa yang saya kongsikan dengan penanya tersebut, dalam keadaan ini saya tidak boleh mengatakan tidak kepada pemilik harta, terpulang pada dia. Dia nak kedekut ke, dia tak mau bagi ke, dia nak piana ke. Sebab persoalan dia tanya, boleh tak kalau nak terus hibah kepada kami 3 orang anak dan juga mak kami, iaitu isteri pada ayah? Boleh, tak ada masalah. Tapi ustaz, yang terbaik dia macam mana? Dalam keadaan ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, bagi tuan-tuan yang mungkin berada dalam kategori ataupun kes yang sebegini, kalau saya lebih suka nasihatkan dalam keadaan, kalau nak dibuat hibah ataupun dibuat pindah milik, biarlah kepada harta yang disebut sebagai aset tidak alih. Aset tidak alih ni macam mana? Contohnya macam rumah, macam ladang, macam rumah kedai, kebun, sawit dan juga selain-lainnya. Tetapi bagi aset yang alih, seperti duit ringgit, tak kisahlah dalam tabung haji ke, dalam mana, kalau nak tinggal sikit sangat pun tak ada masalah, 1,000 saja kau nak tinggal, 3,000 saja kau nak tinggal, yang mana secara tidak langsung kita meraihkan hukum yang Allah turunkan kepada kita, iaitu hukum faraid ini, yang mana secara tidak langsung lafaz awal ayat berkenaan tentang pembahagian pusaka ini yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullah, Allah telah mensyariatkan kepada kamu. Yusikumullah, ini adalah syariat yang Allah berikan kepada kita. Memang betul dalam keadaan harta-harta ni kita punya, ikut suka kita nak mencorak ke mana nak pergi, tetapi biarlah dalam keadaan kita secara tidak langsung meraihkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah sedikit harta alih untuk boleh menerima manfaat tersebut kepada waris-waris kita. Anak kita mungkin dah terima tanah, terima rumah, bagai apa semua, dalam melalui duit yang kita tinggal untuk difaraidkan ni pun dapat juga anak kita. Cuma anak saudara kita ni dapat sikit sajalah, itu. Dan juga persoalan yang kedua tuan-tuan, baik, mungkin sebelum ni saya biasa berkongsi, tapi saya ingatkan balik kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Pertanyaan daripada puan tersebut berkenaan tentang apabila seseorang itu meninggal dunia, adakah barangan yang berada di dalam rumah si mati tersebut dianggap sebagai pusaka? Jawapannya pada tuan-tuan yang hadir pada malam ini dan juga yang mungkin mendengar di rumah, mungkin juga melalui daripada siaran langsung Facebook masjid yang berada di mana-mana sahaja, jawapannya adalah ia adalah pusaka, yang mana disebut sebagai tarikah, iaitu apa jua yang dimiliki oleh si mati, bernilai mahupun tidak bernilai, ia dianggap sebagai pusaka. Tetapi persoalan daripada puan yang bertanya ni juga persoalan yang kedua tu, dia ada 4-5 soalan, cuma tak sempat saya rasa nak kongsi dengan tuan-tuan semua. Soalannya salah satunya dia katakan bahawa kalau kata orang tu mati, boleh tak kami orang hidup ni nak guna gula, kopi, susu, garam, beras
hak yang ada dalam rumah orang mati tu? Jawapannya, adakah boleh guna atau tidak? Soalan yang berkait lah. Satu A, lebih kurang itu, adakah boleh digunakan atau tidak? Dan juga soalan yang dia sebut satu B pula, pecahan kecil lagi, satu B, sekiranya tak boleh, adakah perlukah kami pergi membeli barang-barang yang lain untuk diletakkan dalam rumah tersebut untuk kami waris-waris ini menggunakan untuk kelangsungan hidup kami? Dan juga satu C, adakah barang-barang yang disebut sebagai kicap, gula, garam, sos, beras, susu tepung, susu apa semua ni dianggap hanya boleh digunakan oleh orang yang tinggal dalam rumah tu saja sebagai nafkah? Pelik-pelik lah soalan keluar tuan-tuan. Saya pun terkejut. Okey. Baik. Saya kongsi dengan tuan-tuan berkenaan tentang perkara ni. Jawapannya adalah apa? Seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, perkara tersebut dianggap sebagai pusaka. Yang mana secara tidak langsung Allah menyebut dalam Quran surah Al-Fajr ayat ke-19, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kita ini suka guna, suka makan harta pusaka mengikut hawa nafsu kita sendiri tanpa mengira halal dan juga haram. Yang ni Allah sebut dalam surah Al-Fajr ayat ke-19. Baik, bagaimanakah kaedah berkenaan tentang perkara tersebut? Melalui kaedah fiqh yang disebut sebagai iza daqa ittasya. Sekiranya ada satu benda yang dalam keadaan yang kesempitan, maka dibukakan ruang dengan seluas-luasnya. Kalau nak guna, boleh tak? Jawapan dia adalah boleh. Tetapi biarlah dalam keadaan kita beringat, yang mana secara tidak langsung melalui catatan apa benda yang kita guna di dalam rumah orang mati tersebut. Kerana apa? Sekiranya adanya tuntutan, adanya perbincangan berkenaan tentang perkara tersebut, bimbang-bimbang kita lupa akan kita menggunakan perkara tersebut. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, dalam mana secara tidak langsung, tak kiralah apa jua dalam kehidupan kita ini, biarlah ada catatan. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, seperti mana Al-Quranul Karim 30 juzuk yang kita tengok sekarang ni, kita duk baca tiap-tiap pagi, tak kisahlah tiap-tiap malam ke sebelum tidur ke mana waktu yang kita free. Kalaulah dulu secara tidak langsung tidak ada catatan berkenaan ni, kalau gajah ada sayap dia boleh terbang. Kalau tidak ada catatan penulisan Al-Quran, rasa-rasa tuan-tuan agak-agak sampai itu Quran lah, saya rasa tak sampai tuan. Penulisan, pembukuan yang diadakan pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan ini secara tidak langsung dihimpunkan Quran tu kerana apa? Kerana untuk kita di akhir zaman sekarang ini. Sama juga dalam keadaan terbaik tadi, terbaiknya adalah apa? Adalah secara tidak langsung menggunakan dalam keadaan catatan. Tidak ada isu nafkah ataupun tidak. Kenapa? Orang yang dah mati. Orang yang dah meninggal. Tapi perkara tersebut boleh digunakan berdasarkan juga daripada satu ayat yang berbunyi, inna mubazzirina ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah sahabat daripada syaitan. Bimbang-bimbang perkara tersebut rosak dan juga Jahannam, cara tidak langsung kita guna, biarlah dalam keadaan catatan. Jadi saya rasa cukup sekadar tu pada malam ini. Uraiannya tu tak cukup puas bagi saya, tapi tak apalah, nak buat macam mana sebab masa mencemburui kita. Nak jemput muazzin untuk laungkan azan dulu, kita nak baca doa dulu. Baik, saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u madhidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله، ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واجعلنا من العلماء والصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في موتنا يا الله وما بعد موتنا يا الله. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وضرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين والمسلمات، وفضنا مما نخافه ونظر، فأنت خير حافظا يا الله، فأنت خير حافظا يا رحمن، فأنت خير حافظا يا رحيم، وأنت أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah tempat kami meminta ya Allah, Engkaulah tempat kami mengadu ya Allah, Engkaulah tempat kami bergantung harap ya Allah. Penyakit ini adalah tentera di antara tenteramu ya Allah. Engkau palingkanlah penyakit ini kepada sesiapa sahaja yang Engkau kehendakinya ya Allah, dan yang Engkau timpakan kepada sesiapa sahaja yang Engkau kehendakinya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah ibu dan bapa kami ya Allah, selamatkanlah pasangan-pasangan kami ya Allah, selamatkanlah anak-anak cucu kami ya Allah, selamatkanlah guru-guru kami ya Allah, selamatkanlah kaum kerabat kami ya Allah, selamatkanlah jiran tetangga kami ya Allah, selamatkanlah sahabat handai kami ya Allah. Jauhkanlah wabak ini ya Allah, bagi khususnya bagi seluruh ahli jemaah dan juga ahli qaryah Masjid As-Siddiq Iskandar Perdana ini ya Allah, serta seluruh rakyat Malaysia dan juga dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah kami daripada apa yang kami takuti ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kesembuhan dan juga hilangkanlah wabak ini ya Allah, kerana Engkaulah sebaik-baiknya penjaga bagi kami, kerana Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.